Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Berita Pagi Sabah edisi Rabu 1 Mac 2023 bersama saya Muhammad Dihya Sahlan. Baik, kita mulakan dengan perkembangan banjir. Setakat pukul 8 malam semalam, trend semasa banjir menunjukkan peningkatan dengan 413 penduduk membabitkan 158 ketua isi rumah ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di dua daerah iaitu Kota Marudu dan Tongon. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, di Kota Marudu, PPS Dewan Komuniti Kota Marudu menempatkan 373 orang melibatkan 147 keluarga. Manakala di Tongot, PPS Dewan Kampung Simpang Intilibon menempatkan 40 orang melibatkan 11 keluarga. Rakyat di negeri ini diminta bersama-sama Kerajaan Persekutuan membangunkan negara demi kesejahteraan dan kemajuan bersama. Perkara itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan sempena Majlis Amanat kepada Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan di Kota Kinabalu. Jelas Datuk Seri Anwar, Kerajaan Perpaduan sentiasa memberi keutamaan kepada Sabah dan Sarawak dalam memastikan pembangunan seimbang di kedua-dua negeri dengan negeri lain. Ia dibuktikan dengan pelbagai isu telah berjaya diselesaikan, antaranya kuasa kawal selia bekalan gas dipindahkan kepada Kerajaan Sabah dan kuasa lulus projek bawah RM50 juta kepada Kerajaan Negeri. Dalam beberapa mesyuarat Jemaah Menteri yang awal, saya kata selesaikan. Apa yang boleh selesai? Janjian gas. Selesai. Pindaan undang-undang negeri Sabah. Buat. Dan sekarang ambil alih. Jaga baik-baik. Itu sudah menjadi hak Sabah. Semalam saya jumpa lagi Petronas. Beberapa cari gali lain ada. Saya kata kepada Petronas. Dan dia kata sudah pun ada beberapa perundingan dengan Ketua Menteri. Selaras inisiatif yang dilaksana terutama melibatkan sektor minyak dan gas, Perdana Menteri mahu kerajaan negeri memanfaatkannya dengan melibatkan belia tempatan dalam sektor tersebut. Sejurus selesai Majlis Amanat ini, Perdana Menteri menunaikan solat Maghrib di Masjid Negeri Sabah sembulan, seterusnya menghadiri majlis makan malam di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pelbagai ujian yang dilalui kerajaan negeri pimpinannya sepanjang 2 tahun dapat diatasi dengan sokongan kuat serta kerja keras Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan. Hasilnya, RM7 bilion kutipan hasil tahun lalu berjaya diperoleh melepasi angka disasarkan. Manakala nilai pelaburan mencecah RM33 bilion juga adalah hasil daripada komitmen dan kerja keras penjawat awam. Dalam kita mengorak langkah ke hadapan, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melipat gandakan lagi usaha serta khidmat bakti kepada negeri, rakyat dan masyarakat dengan pertanggungjawaban, jati diri dan iltizam yang tinggi. Lebih-lebih lagi pada tahun 2023 ini, another very challenging year untuk kita tempuhi bersama selaku anggota Perkhidmatan Awam yang ditugaskan untuk memikul amanah dan tanggungjawab dalam memastikan negeri ditadbir dan diurus dengan cemerlang, manakala rakyat dibela dengan sebaik-baiknya. Datuk Haji Ji turut menyeru anggota Perkhidmatan Awam supaya memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap segala usaha bagi membina semula ekonomi negeri dan membela nasib rakyat. Peruntukan besar RM6.5 bilion kepada Sabah menerusi Belanjawan 2023 membuktikan komitmen kerajaan ke arah kesejahteraan dan keselesaan rakyat di negeri ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arif yakin peruntukan besar untuk projek pembangunan prasarana dapat membantu menyiapkan projek lebuh raya Pen Borneo dan Sekolah Daif. Dengan adanya peruntukan untuk Pen Borneo ini akan segeralah dapat dilaksanakan kemudahan jalan raya di jajaran negeri Sabah. Mungkin baru-baru ini juga Yang Amat Berhormat
Ketua Menteri mendapat kunjungan hormat daripada Menteri Pendidikan dan kita yakin dengan adanya peruntukan bajet ini sekurang-kurangnya sekolah-sekolah daif dapat dilihat dan diberikan perhatian. Datuk Arifin menyatakan demikian kepada pemberita selepas lawatan rasminya di Institut Latihan Teknik dan Perdagangan ILTP, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM Kampus Papar. Sempena lawatan ini, beliau yang juga Exco Kementerian Pengajian Tinggi Persekutuan turut menyanjung tinggi usaha dilaksanakan JPSM bagi membantu belia mencari pekerjaan selain menambah baik program sedia ada. Terdahulu, beliau mendengar taklimat mengenai JPSM Sabah yang disampaikan pengarahnya, Tiani Nun Iping, seterusnya beramah mesra dengan pelatih ILTP JPSM yang hadir. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata umat Islam perlu menguasai Al-Quran dan ilmu sains bagi mendekatkan diri kepada Allah sekaligus melancarkan aktiviti dakwah yang dijalankan. Beliau yang juga pengurusi jawatan kuasa induk Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri berkata Al-Quran dapat merangsang umat Islam untuk terus berfikir dan mengkaji sekaligus dapat melahirkan pemikiran umat yang saintifik. Menurut Datuk Arifin, perkembangan ilmu sains di negara ini, khususnya di Sabah, dapat memberi kesedaran kepada manusia daripada hasil penemuan yang berkaitan dengan keagungan Al-Quran. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Al-Quran dan Sains sempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri Sabah tahun 1444 Hijrah di Dewan Saadah Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Turut disampaikan dalam konvensyen ini ceramah bertajuk Membina Generasi Ulul Albab dan Katastrofi Alam Semesta mengikut Al-Quran dan Sains yang disampaikan penceramah Dr. Mat Rofa Ismail. Penggiat industri pembinaan diingatkan agar tidak mengabaikan etika dan integriti dalam melaksana kemajuan dan pembangunan. Sebaliknya, setiap kemajuan dan pembangunan yang dilaksana perlu seimbang dengan kemantapan dan kekuatan rohani. Menurut Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS, Henry Idol, integriti tidak hanya melibatkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa, malah merangkumi kebijaksanaan, amanah dan tanggungjawab berdasarkan disiplin dan jati diri yang mantap. Justru adalah penting bagi penggiat industri binaan menekankan penerapan nilai-nilai murni dan berintegriti dalam setiap pelaksanaan projek demi mengelak perkara negatif daripada berlaku. Beliau berucap merasmikan seminar pematuhan Akta 520 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB dengan kerjasama MPS di Sandakan. Teksnya disampaikan Timbalan Presiden 2 MPS Harun Arifin. Seminar bertujuan mengukuhkan kesedaran kepatuhan perundangan dan peraturan agensi serta pihak berkuasa tempatan PBT kepada pemain industri binaan. Ini merupakan kolaborasi berterusan CIDB dan MPS. Ia disertai 76 kontraktor dan 28 agensi kerajaan serta swasta sekitar daerah Sandakan. Ya, sementara itu, pengurus CIDB Cawangan Sandakan, Paul Jonis berkata CIDB sentiasa memberi perhatian serius terhadap kualiti pembinaan dan keselamatan di tapak binaan. Ia bagi meningkat tahap profesionalisme dalam sektor pembinaan sekaligus memperkasa industri berkenaan untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Menurut Paul, sebanyak 16 pemeriksaan tapak binaan telah dilaksana di daerah Sandakan bagi tempoh Januari hingga 25 Februari lalu. Turut dilaksana operasi khas ubah swipe premis dengan 17 notis dikeluarkan melibatkan pelbagai kesalahan di bawah Seksyen 34/1 kerana gagal mengisytihar projek selain tidak mempunyai kelulusan pelan pembangunan. Tindakan amaran, kompaun atau pendakwaan akan diambil mengikut peruntukan Akta 520 dan peraturan serta undang-undang kecil PBT. Berdasarkan statistik CIDB, terdapat 12,459 kontraktor berdaftar di seluruh Sabah setakat Januari tahun ini. Daripada jumlah itu, 1,564 kontraktor adalah dari zon Sandakan meliputi daerah Sandakan, Kinabatangan, Beluran, Telupit dan Tongot.
Penantian selama 6 tahun, lebih 1,000 pembeli projek Taman Residensi Ranggu Prima Tawau berakhir apabila Majlis Perbandaran Tawau MPT mengeluarkan sijil menduduki perumahan tersebut. Majlis penyerahan disempurnakan Presiden MPT Joseph Pang kepada perunding pengurusan pembinaan Taman Residensi Ranggu Prima Tawau, Rifki Maring di Tawau. Penyerahan disaksikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Napas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dan Adun Balung, Datuk Hamid Awang. Bercakap kepada pemberita, Datuk Nizam berkata pihaknya sebelum ini telah berjumpa dengan wakil pembeli rumah berkenaan yang meminta pihak kerajaan campur tangan menangani masalah kelewatan menduduki perumahan tersebut. Beliau berharap pihak pemaju dapat menyelesaikan masalah kecil di perumahan ini dengan kadar segera termasuklah kemudahan jalan raya, lampu dan perkara teknikal lain. Ia bagi mengelak aduan dan isu sama dikemukakan pembeli pada masa akan datang. Kelab Sabah Triton Expedition STX menerusi program Jambore STX Volume 1.0 terus komited menyantuni golongan asnaf di kawasan pedalaman Sabah. Kali ini program diadakan di Kampung Imbak Tongon. Menurut pengurusi Kelab STX Amiruddin Lasape, sebanyak 120 bakul makanan diagihkan kepada golongan berkenaan. Ia salah satu tanggungjawab sosial korporat Kelab STX untuk membantu meringankan beban golongan yang memerlukan. Program 3 hari yang disertai 40 ahli kelab melibatkan 45 kenderaan pacuan 4 roda ini turut mengadakan lawatan ke kawasan konservasi Imbak Kanyon. Kelab STX merupakan badan bukan kerajaan NGO yang ditubuhkan tahun lalu bagi mempromosikan perkhidmatan komuniti, membantu golongan memerlukan, berkongsi minat dan pengetahuan mengenai sukan permotoran serta pemanduan berhema dan selamat. Setakat ini, kelab berkenaan mempunyai 200 ahli berdaftar. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Lautan luas biru, keindahan